Inilah kerinduan kami ya Tuhan, bahwa firman-Mu Engkau simpan di dalam hati kami. 主啊，这是我们的渴慕，你的话我们藏在心里。 Dan bukan hanya tersimpan, tetapi juga bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam hidup kami. 不单单是隐藏，但是能够成长结果在我们的生命里。 Kami kembali mau belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. 主啊，我们再一次要学习你的真理。 Oleh sebab itu kami memohon kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kami. 主啊，我们求主你在我们当中动工。 Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. 求主你的圣洁的灵，让我们可以听你的话，然后在我们的日常生活中，我们可以实行。 Berkati setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kami sama-sama belajar daripada kebenaran firman-Mu. 求主你帮助我们，无论讲的、听的，我们一同来学习你的话。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉我主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. Amin. Saudara, mari kita melanjutkan perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. 今天我们要共同思想的这段经文是在约翰福音第1章29到34节。 Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. 约翰福音第1章29到34节。 Kalau saudara-saudari sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi setiap kita sekalian. 如果你找到了，那么我会为你们大家念出来。 Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." 约翰福音第1章第29到34节。次日，约翰看见耶稣来到那里，就说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。这就是我曾说，有一位在我以后来，反成了在我以前的，因他本来在我以前。我先前不认识他，如今我来用水施洗，为要叫他显明给以色列人。”约翰又作见证：“我曾看见圣灵仿佛鸽子从天降下，住在他的身上。我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的对我说：你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。我看见了，就证明这是上帝的儿子。” Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 今天我们读经到此为止。 Saudara, beberapa minggu ini kita sudah mempelajari beberapa nama yang disematkan oleh Rasul Yohanes kepada Tuhan Yesus. 这星期子星期来，我们要解析这个约翰怎么样对上帝的儿子耶稣的称呼。 Di dalam bagian pembukaannya di Injil Yohanes, Rasul Yohanes kemudian memperkenalkan kita tentang Yesus yang adalah Sang Firman sejati. 我们知道，他约翰福音开头就是说，他就是那个真道。 Dia bukan hanya firman, tetapi dia adalah terang yang sejati. 他不单是真道，他也是真光。 Dia juga adalah anak tunggal Bapa, pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. 他也是上帝的独生子，也就是父上帝。 Yesus juga adalah Kristus yang artinya adalah penebus. 耶稣也是基督，意思就是救赎。 Nah saudara, beberapa nama ini sudah diperkenalkan oleh Rasul Yohanes di dalam pembacaan kita sepanjang pasal 1 daripada Injil Yohanes. 所以在约翰福音第1章里面，他就是各种各样的方式来称呼这个主耶稣。 Nah, saudara, saat ini kita akan belajar dari
ayat 29 sampai 34 di mana kemudian Yohanes memunculkan satu istilah lagi tentang Yesus. 所以在约翰福音第1章第29到34节，施洗约翰再一次浮现一个问题：谁是耶稣？ Yohanes menuliskan di dalam Injilnya katakan Yesus adalah anak domba Allah. 在哪里？约翰他说耶稣是神的羔羊。 Nah, saudara, kalau kita melihat pembacaan kita tadi ayat 29 sampai 34, 如果刚才我们看到29章到第34节那里， saudara, bagian ini merupakan sebuah kesaksian daripada Yohanes Pembaptis tentang Yesus. 这个也是施洗约翰对耶稣的一个见证。 Saudara, minggu lalu kita sudah merenungkan bagaimana kemudian ada beberapa orang dari Yerusalem diutus bertanya kepada Yohanes Pembaptis. 我们也看到，我们也学习到，有几个人从耶路撒冷来问施洗约翰谁是耶稣？ Siapakah kamu? 你是谁？ Apakah kamu Mesias? Apakah kamu Elia? Atau Nabi yang akan datang? 你是弥赛亚，或者是你是以利亚，或者是其他将要来临的先知？ Dan dikatakan Yohanes berkata, aku bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. 我也不是弥赛亚，我不是以利亚，我也不是将要来的先知。 Kalau begitu siapa kamu? 那么就问，那你是谁呢？ Maka Yohanes Pembaptis berkata, aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. 我就是那个人在旷野中呼吁来为主耶稣预备道路。 Saudara, Yohanes Pembaptis menyadari bahwa dirinya adalah alat di tangan Tuhan. 所以施洗约翰他知道他在神的手中是一个器皿， Dia tidak mencari ketenaran atas perbuatan yang dia lakukan. 他也不寻找他的著名，或者是他要出名在神的手中。 Tapi dengan segala kerendahan hati dia menyadari dia hanyalah sebuah suara yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan. 他也知道神是要在他旷野中的呼吁，成为了上帝手中的器皿。 Maka saudara, ayat 29 pembacaan kita tadi dilanjutkan oleh Yohanes, dikatakan keesokan harinya. 所以第29节那边说，次日就是各一天。 Kesaksian Yohanes bahwa dirinya bukanlah Mesias, kemudian di dalam bagian pembacaan kita ditegaskan bahwa keesokan harinya Sang Mesias itu datang kepada Yohanes. 所以就是在施洗约翰他表明他自己不是弥赛亚，各天的时候他就说，他见明了耶稣基督。 Maka saudara, Yohanes langsung berkata kepada para pendengarnya yang hadir pada waktu itu. 所以在那个时候，施洗约翰就是对那些众人说， Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. 他在那边说，他说看啊，神的羔羊。 Nah, saudara, hari ini kita akan belajar dua hal terkait dengan ucapan Yohanes Pembaptis tentang siapa Yesus. 所以今天我们要继续思考的就是透过施洗约翰说耶稣是谁。 Mengapa Yohanes memanggil Yesus anak domba Allah? 为什么施洗约翰说耶稣是神的羔羊？ Saudara, yang pertama yang kita pelajari adalah ketika Yohanes Pembaptis memanggil Yesus anak domba Allah. 所以我们第一次看到施洗约翰说耶稣是神的羔羊。 Saudara, artinya Tuhan Yesus adalah kurban yang sempurna bagi Allah. 所以在那边也是说耶稣是神完美完全的祭物。 Saudara, istilah anak domba Allah adalah sebuah istilah yang tidak asing di telinga orang-orang Israel. 所以在以色列民族当中，这个神的羔羊是不陌生的一句话。 Karena istilah ini sangat dekat sekali dengan kehidupan spiritualitas mereka. 所以这句话是非常接近他们属灵生活里面的一部分。 Setiap kali mereka ke bait Allah, mereka akan melihat bagaimana ada anak domba yang dikorbankan, kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. 他们每次来到神的圣殿中，他们看到羔羊被宰来赎罪的。 Bahkan saudara, anak domba yang dipersembahkan sudah lebih dulu jauh sebelumnya ada, saudara. 所以这个被宰的羔羊赎罪从以前都有了。 Pada waktu kemudian Allah memerintahkan kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak. 在那个时候，上帝差遣亚伯拉罕来献上他孩子以撒。 Saudara, kita tahu ceritanya bagaimana kemudian Abraham naik ke atas gunung Moria, kemudian ditanya oleh Ishak. 所以他知道亚伯拉罕就把以撒带到摩利亚山上，他要做什么？ Papa, kayu sudah ada, api sudah ada, di mana dombanya? 他对父神说：“木材已经有了，火已经有了，那么祭物在哪里？” Maka Abraham berkata, di atas sana Tuhan sudah menyediakan.
所以上帝说，在山上神早已有预备。 Saudara, kita tahu peristiwanya di mana kemudian setelah semua kayu itu siap disusun dan kemudian Ishak dibaringkan, diikat untuk dipersembahkan, maka malaikat Tuhan mencegah Abraham. 所以他看到木材已经堆砌好，以撒已经被绑放在上面。这个时候，天使出现。 Firman Tuhan berkata, aku tahu kasihmu kepadaku, dan lihatlah ada seekor domba yang tertambat yang bisa dipersembahkan. 所以天使对他说：“知道你的内心，知道你的境前，你现在看吧，有一只羔羊将要被赎罪。 Domba jantan itu dipersembahkan menggantikan Ishak. 这只公山羊就代替了以撒。 Nah, saudara, kalau kita mempelajari daripada sejarah daripada orang-orang Yahudi, 我们要看学习这个犹太人的历史。 pada waktu Allah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, 当神带领他们从埃及到迦南地的时候， di akhir daripada tulah yang ke-10, Allah juga memerintahkan kepada Musa untuk orang-orang Israel. 所以他也上帝降在第4灾这个为以色列民的时候， Tiap-tiap keluarga harus menyembelih seekor domba jantan. 每一个家庭里面必须宰杀一只公羊。 Darah daripada domba jantan itu kemudian mereka harus alasin di tiang pintu mereka. 那公山羊的血必须涂抹在家的门槛上， Supaya kemudian ketika malaikat melihat itu dan mereka melalukan orang-orang Israel daripada kematian anak sulung. 所以如果天使看到这些血，他会经过，他就不会杀死长子。 Nah, aturan tentang penyembelihan anak domba ini menjadi aturan yang dipatenkan, yang kemudian Allah perintahkan kepada Musa untuk dilakukan setiap tahun menjadi anak domba Paskah. 所以我们才知道，上帝就差遣吩咐摩西，每个年1月节的时候，必须要成为一个公山羊的祭。 Jadi saudara, ketika bicara tentang anak domba, 所以谈到这个羔羊， saudara, orang Israel sudah paham betul 人家都已经很明了， bahwa anak domba akan dipersembahkan untuk menggantikan setiap kita yang berdosa di hadapan Tuhan. 这个羊就是代替了我们的罪在神的面前， Dan bukan sembarang anak domba. 不是说每一只羔羊都可以， Harus anak domba yang sulung, jantan, dan tidak lebih berumur daripada 1 tahun. 而且就是要第一只头生的羊羔，而且不能够超过1年， Dan satu lagi yang tidak boleh lupa, anak domba ini tidak boleh ada cacat. 而且还要无瑕疵、没有缺陷的羊。 Saudara, itu sebabnya saudara, kalau kita mempelajari pada orang-orang Yahudi, ada satu tempat khusus penampungan untuk anak-anak domba jantan yang akan dipersembahkan di bait Allah. 所以我们看到一定有某一个地方特别的收集了那些山羊来献祭给上帝。 Nah, tempat ini bernama Migdal Eder. 所以这个地方就是马米达尔德。 Di tempat ini para gembala khusus memang mempersiapkan untuk anak-anak domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. 这个地方就是特别收集了那些羊要献祭给上帝。 Jadi sejak lahir anak domba itu langsung dibalut dengan kain, dirawat dengan baik supaya tidak ada cacat sedikit pun. 所以这个羊生下来就是好好的看顾，好好的包裹，来它没有瑕疵的来给上帝。 Maka kita teringat dengan peristiwa di mana Tuhan Yesus lahir, dikatakan dia dibungkus dengan lampin. 所以我们看到主耶稣降生的时候，就有婴孩包着布。 Jadi anak domba, saudara, satu binatang yang memang dekat sekali dengan spiritualitas orang-orang Israel pada waktu itu. 所以羔羊在那个时候是非常有灵性的，跟这些犹太人在一起。 Nah saudara, kalau kita belajar di dalam sepanjang sejarah Alkitab, 如果我们从圣经里面我们学习， maka Alkitab berkali-kali menjelaskan bahwa penghapusan dosa itu hanya dapat dilakukan dengan penumpahan darah. 所以我们看到要涂抹的罪就是必须要流血， Nah tentu lebih di highlight adalah darah anak domba. 当然就是羊羔的血。 Oleh sebab itu ketika Yohanes mengatakan Yesus adalah anak domba Allah, 当施洗约翰说耶稣就是神的羔羊， maka Yesus adalah satu-satunya pribadi yang kemudian dikatakan korban yang sempurna. 所以这个就是说耶稣就是献祭完美的祭， Dia tidak bercacat, 他没有瑕疵， dia tidak berdosa, 他没有罪， dia menjalani kehidupan dengan sempurna. 他有完美的人生， Karena dia adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. 因为他是真的神的，这真的一个人。 Maka hanya dialah yang pantas dan layak untuk kemudian menggantikan manusia yang berdosa.
所以他有这个能力，他配得来代替我们人类的罪。 Saudara, menariknya Yohanes tidak hanya berhenti pada kata anak domba Allah, 约翰当然不单停止在神的 tapi 羔 Yohanes 羊， berkata anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 但是他也说到这除去世人罪孽的羊。 Itu artinya Yesus datang bukan hanya khusus untuk orang-orang Israel pada saat itu. 在那个时候，当然耶稣来不是单单为了以色列民族， Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk bangsa Israel saja. 耶稣死在十字架上不单单是为了以色列民族， Tetapi Yesus datang untuk menghapus dosa manusia. 耶稣是来为了要除去人的罪。 Saudara, kenapa Yesus datang menghapus dosa manusia? 为什么耶稣要来除灭世人的罪？ Karena masalah terbesar manusia hari ini bukanlah kelaparan. 今天人类最大的问题不是饥饿， Masalah terbesar manusia bukanlah sakit penyakit ataupun kemudian masalah ekonomi. 当然人最大的问题不是疾病或者是经济上的困扰， Tetapi masalah terbesar manusia hari ini adalah dosa. 但是人类最大的问题现今是罪。 Kejatuhan manusia ke dalam dosa menjadikan manusia yang hilang di hadapan Tuhan. 所以人到在罪里面，就是人已经失去了上帝。 Kita menjadi musuh bagi sesama kita. 我们彼此间成为仇敌， Kita mementingkan keinginan daging kita. 我们只随从自己的私意， Kita hidup semakin hari semakin jauh daripada Allah. 我们每天生活离上帝越来越远。 Segala hal yang di manusia lakukan di dalam dunia sudah jelas. Ujung-ujungnya adalah dosa. 我们知道，我们生活在世界上最终点，也就是罪。 Kita tidak punya kemampuan untuk menolak tidak melakukan dosa. 我们没有无能为力来拒绝我们不犯罪。 Oleh sebab itu, saudara, jelas dosa menghasilkan sebuah hukuman, yaitu kematian kekal. 所以罪就是带来永远的死亡。 Paulus berkata dalam surat Roma, tidak ada satupun manusia yang benar di hadapan Tuhan. 保罗在罗马书里面说，在神的面前一个义人也没有。 Dan kita semua sudah pasti akan menerima kematian kekal di dalam neraka. 所以我们每个人都是在地府里面，都是永远的死亡。 Itu sebabnya kemudian Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang mati buat saudara dan saya. 所以上帝差派他独生子，他死在十字架上，为了你，为了我。 Kita perlu mendapatkan pengampunan daripada Allah. 我们需要上帝的饶恕和赦罪。 Dan pengampunan itu hanya kita dapatkan di dalam dan melalui Yesus saja. 所以这种赦罪只有在透过耶稣基督里面，而是耶稣而已。 Saudara, Yohanes juga mematahkan pandangan orang-orang Yahudi pada waktu itu. 约翰也自己他改变了那个时候犹太人的眼光。 Saudara, mereka mengira bahwa Mesias akan datang, yakni Raja akan membereskan mereka, mengeluarkan mereka daripada belenggu orang-orang Romawi. 所以他们就以为上帝要差派的就是弥赛亚，是一位君王，要把他们带领出罗马人的统治。 Mereka teringat dengan masa-masa kejayaan daripada Daud dan Salomo. 他们思念那个时候所罗门和大卫王的时代。 Mereka melihat bahwa Mesias nanti akan datang itu akan membawa kembali kita orang-orang Israel kepada masa kejayaan. 他们盼望这个弥赛亚带来，就是把他们带领到非常辉煌的时代， Mendirikan kerajaan di dunia ini. 来带领来治理一个国家，在这个世界上 Menjadi negara yang super power. 成为一个非常有权威、有能力的国家。 Tetapi bukan itu tujuan Kristus datang. 但是基督来并不是那个目的。 Saudara, Kristus datang untuk kemudian membebaskan kita dari belenggu dosa. 主耶稣来就是让我们来脱离这个罪的捆绑。 Pengampunan yang diberikan menolong kita untuk kembali boleh mengalami relasi dengan Bapa. 让他主耶稣的来，让我们可以与天父与同力建立关系。 Saudara, penulis surat Ibrani mengatakan di dalam Ibrani pasal 9, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
所以希伯来书的作者他就说，若山羊和公牛的血并母牛犊的飞洒在不洁的人身上，倘且叫人成圣，身体洁净，何况基督借着永远的灵将自己无瑕无疵献给上帝，他的血岂不能更洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生的上帝吗？ Hanya di dalam Yesuslah kita memperoleh pengampunan. 所以只有在基督里面我们会得到饶恕。 Saudara, satu kali ada seorang bapak setelah ibadah bertanya kepada seorang pendeta. 有一次，有一位会友结束崇拜后，他问牧师 Bapak ini berkata, apakah betul Tuhan Yesus sanggup mengampuni segala dosa saya?：“ 他问是不是耶稣真的有这个能力来洗净我的罪吗？” Saudara, si pendeta mengatakan dengan tegas, "Iya." 牧师就很坚强对他说：“是。” Tidak ada dosa yang terlampau berat yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan Yesus. 没有一项罪行更大的罪行，主耶稣是不能赦免的。 Selama kamu bertobat dan kamu percaya kepadanya, kamu akan menerima pengampunan daripadanya. 只要你能够悔改，而且你要接受他，你就会得到赦罪。 Maka dia mulai bercerita, 所以他就开始说 saya seorang pemabuk dan penjudi.：“ 我是一个酗酒和好赌博的人， Apakah Tuhan mau mengampuni dosa saya?” 是不是主要饶恕我的罪？” Tuhan Yesus berkata, pasti kamu akan diampuni. 主耶一定说，一定你的罪会被赦免。 Ketika kamu bertobat dan percaya kepada Yesus. 如果你要悔改和相信耶稣， Maka si bapak ini melanjutkan, saya bukan hanya berjudi dan pemabuk, tetapi saya kerap kali ribut dengan orang lain dan juga saya melakukan hal-hal yang kasar, mencuri barang orang. 我不但赌博、酗酒，而且我还常常更粗俗一点，我常常偷东西。 Maka si pendeta berkata, Tuhan Yesus pasti akan mengampuni kamu. 那个牧师就说，主耶稣一定饶恕你。 Pak pendeta, saya juga pernah memperkosa orang. 他说，牧师，我也曾经奸淫个别人， Apakah Tuhan akan mengampuni saya? 是不是主仍然饶恕我？ Maka Pak pendeta berkata, Tuhan pasti mengampuni kamu ketika kamu bertobat dan percaya kepadanya. 牧师对他说，如果你悔改，而且你相信耶稣，主一定饶恕你。 Tapi saya juga pernah membunuh orang. 他说，我也曾经杀过人， Apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? 是不是主依然的赦免我？ Setelah sekali lagi Pak pendeta dengan lembut dia berkata, Tuhan Yesus pasti mengampuni kamu ketika kamu percaya kepadanya dan bertobat sungguh-sungguh di hadapannya. 那个牧师以温柔的语气对他说：“只要你真的肯相信悔改，主耶稣一定饶恕你。” Maka bapak ini kemudian berkata, maukah pendeta datang ke rumah saya? 他就说：“牧师，你愿意来到我的家吗 Maka pendeta itu mengikuti dia ke rumahnya. ？”然后牧师跟着他去到他家， Di belakang rumahnya ada sebuah gudang, saudara. 在他的家的后面有一个仓库。 Di dalam gudang itu ada sebuah terowongan masuk ke dalam bawah tanah. 他的仓库里面，还有一个底层地下室。 Di bawah tanah itu, di tempat yang remang-remang tidak terlalu terang, saudara, ada sesosok orang di sana. 在那个地下室里面，在那个幽暗里面有一个人。 Maka si pendeta berkata, siapa itu? 牧师就问：“那是谁 Maka si bapak ini dia bilang begini, itu adalah istri saya. 然后他就说：“那是我的太太。” Setiap kali saya pulang mabuk, dia selalu menegur saya. Dia berkata tentang Yesus. 每一次我醉酒醉回来，他就常常对我说耶稣， Dan meminta saya bertobat. 他要我悔改。 Setiap kali itu juga saya memukuli dia. 每次他说这样的时候，我就打他。 Tapi karena berkali-kali dia terus menegur saya, menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, saya marah sama dia, saya akhirnya seret dia, taruh dia di dalam sini. 因为他常常骂我，常常对我说主耶稣饶恕的话，我就很生气，我就把他关在这个地下室， Saya siksa dia, 我折磨他， saya pukuli dia, 我打他， saya tidak kasih dia makan. 我不给他食物。 Tiap kali saya pulang, saya pasti kemari, saya pukul dia. 每次我回来，我就过来这里，我就打他。 Maka dia bertanya, Pak Pendeta, tolong jawab dengan jujur. Apakah Yesus masih sanggup mengampuni dosa saya? 然后他就对牧师说：“你老诚实的回答我，是不是主耶稣还要肯赦免我的罪 Saudara pendeta itu diam. ？”这牧师就安静下来， Lalu kemudian dia berkata, 然后他说
Kamu manusia tidak tahu diri. 你是一个真的这个不自为人的人。 Satu-satunya manusia yang harus selama-lamanya mendekam di dalam penjara. 你其实这个人应该永远锁在监牢里， Bukan cuma di dalam penjara, bahkan kamu harus selama-lamanya di dalam neraka. 不单单你在监牢里面，你要永远在地狱里。 Kamu tidak pantas hidup lagi dalam dunia ini. 你已经不配生活在世界上， Penghakiman berat akan kamu terima. 最重的刑罚你将要承受。 Tetapi 但是 Tuhan Yesus Allah yang penuh dengan kasih. 我们的主耶稣充满了爱， Allah yang penuh dengan rahmat. 而且有智慧的神， Dia datang, dia mati untuk kamu. 他来了，他为你死， Supaya kamu diampuni dosa-dosanya. 让你的罪可以得到赦免。 Maukah kamu percaya kepadanya, bertobat dari kehidupanmu yang jahat dan mengikut Tuhan? 你要不要赦免？相信他，远离罪恶，跟随他。 Saudara, di saat itu Bapak itu menangis. 在那个时候，这位先生就哭了。 Dia menyadari akan segala keberdosaannya. 他清楚明白他自己的罪， Dia bertobat dari hidupnya. 他已经悔改从了生命里， Dia memulai kehidupan yang baru. 他重新了有新的生命。 Dia berjuang untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. 他已经努力的怎么样与神的道在一起。 Saudara, tidak ada satu dosa yang sangat berat yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan Yesus. 没有一项罪，没有一项大罪是神不能够赦免的。 Kita perlu datang kepadanya dan percaya kepadanya. 我们需要来到他面前，而且相信他， Dan hidup seturut dengan kebenaran firman-Nya. 而且生活在他的真理里。 Saudara, yang kedua, 第二点， waktu Yohanes berkata, lihat anak domba Allah. 当约翰说看了神的羔羊， Maka Yohanes sedang menunjuk bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan. 他也在那边表明了，只有耶稣是唯一的道路。 Hanya Yesuslah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. 所以耶稣只是唯一的道路通向父那里去。 Karena mungkin kita pernah mendengar istilah ada banyak jalan ke Roma. 我们知道，常常说条条大路通罗马， Betul, saudara, ada banyak jalan ke Roma, tapi hanya satu jalan ke rumah Bapa. 但是我们知道条条大路通罗马不错，但是只有一条道路到父 Hanya 那 satu 里去， jalan ke surga. 只有一条路到天堂去。 Dan satu-satunya jalan hanya melalui Yesus Kristus. 这条路只有透过主耶稣。 Saudara, kalau ada banyak jalan menuju surga, sudah pasti saudara Allah tidak perlu mengutus anaknya ke dalam dunia. 如果很多的道路可以通往天堂，上帝不用差遣主耶稣， Karena manusia berjuang, berusaha untuk mencapai surga, tapi tidak mampu, saudara. 因为人类想要到天堂去在寻找，但是没有能力。 Karena surga begitu sulit untuk digapai oleh manusia yang berdosa. 因为天堂是人类充满罪的人类很难抵达的。 Bagaimana mungkin manusia yang berdosa bisa mencapai titik sempurna? 一个有罪的人怎么能够可以得到极好点？ Karena surga itu begitu sempurna sehingga tidak boleh ada satu dosa sedikit pun. 因为天堂是圣洁的，它毫无罪恶， Maka saudara, tidak ada manusia yang mampu untuk mencapai surga. 所以没有一个人可以到天堂那里去。 Saudara, Allah tahu bahwa manusia tidak mungkin mengerjakan segala sesuatu menurut ukurannya. 所以人也不能够用任何的衡量来去做。 Itu sebabnya saudara, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, putranya satu-satunya, menjadi jalan pendamaian buat saudara dan saya. 所以上帝就差派了他唯一的孩子，开辟了的道路为你为我， Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. 让每个相信的人不至灭亡，而反得永生。 Saudara, ada satu buah paham di dalam dunia ini yang mengatakan bahwa setiap manusia pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. 所以我们有一个理解，就是说每一个人都会被上帝所 Paham inilah paham universalisme. 这种是普遍性的。 Mereka kemudian melihat bahwa karena tidak mungkin manusia mengalami penderitaan kekal di dalam neraka, maka mereka menolak ajaran Alkitab yang mengatakan bahwa yang tidak percaya pasti masuk neraka. 所以他们拒绝了，如果你犯错是在地里面受苦，但是他们拒绝了，如果你不相信的人必须往地狱去。 Maka mereka berpikir bahwa Allah kita itu penuh dengan kasih. 所以他们想到我们主是一个爱的主， Pasti Allah kita akan menunjukkan belas kasihannya, kemurahannya kepada semua orang.
所以他们相信主一定施下他的谦卑怜悯给众人， Sehingga tidak ada satupun manusia dalam dunia ini akan mati binasa. 所以没有一个世界上的人可以永远灭亡。 Saudara, kelihatannya mirip sekali dengan kebenaran firman Tuhan. 所以看起来好像很接近我们的真理， Tetapi ini sangat berbeda sekali dengan pemahaman kebenaran firman Tuhan. 但是真的是非常的不同不一样在我们的真理里。 Saudara, jelas-jelas Alkitab mengatakan barang siapa percaya kepada anaknya yang tunggal, mereka tidak akan binasa. 所以圣经里面告诉我们，就相信唯一的独生子，他们不是灭亡。 Tetapi barang siapa tidak percaya kepada anaknya yang tunggal, 所以任何人不信独生子的， mereka akan binasa. 他们会永远灭亡。 Saudara, artinya apa? 什么意思呢？ Artinya pasti ada orang yang diselamatkan, ada orang yang kemudian tidak mengalami keselamatan itu. 一定是有一个人被得救，一定有一部分的人也不被得救。 Orang-orang yang mengalami keselamatan hanyalah mereka yang percaya kepada Kristus. 得救的人就是他们相信基督。 Saudara, betul Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kemurahan. 是的，我们上帝是良善充满爱。 Justru kasih dan kemurahan inilah yang kemudian menggerakkan Allah untuk mengirim anaknya yang tunggal mati di kayu salib buat saudara dan saya. 所以这种良善与爱，就是上帝推动了耶稣基督是这样的死，为了你，为了我。 Dan Yesus Kristus adalah pintu eksklusif yang menuntun setiap kita menuju kepada kekekalan di surga. 所以基督就是一个非常荣耀的门，让我们每个人都能够通往到我们永恒的天家。 Soal itu sebabnya kemudian di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 Tuhan Yesus berkata, 所以在约翰福音14章第6节，耶稣说： Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 耶稣说：“我就是道路、真理和生命，若不借着我，没有人可以到父那里去。” Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa melalui Dialah ada keselamatan. 所以主耶稣说：“透过他，你就有得到。” Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yakni Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 使徒行传第4章12节那边也告诉我们，除他以外别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。 Artinya apa, saudara? 这个是什么意思？ Hanya Yesus satu-satunya jalan menuju surga. 只有一条路，唯一的一条路就是耶稣带领我们到天国去。 Lalu bagaimana dengan kita hari ini? 让我们今天如何呢？ Bagi orang-orang yang hari ini beribadah di gereja. 今天我们在教会里崇拜， Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengenal bahwa Yesus adalah anak domba Allah? 让我们要怎么样来去相信、去辨认主耶稣是神的羔羊？ Saya ingin mengajak saudara pulang membawa 3 hal. 我要希望大家回家带3件事情。 3 hal ini dengan sebuah akronim ABC. 第3个就是我们有这个排顺序 ABC。 Apa itu ABC? 什么是 ABC？ A. A. Akui. Akui 承认。 Mari saudara kita mengakui Yesus di dalam kehidupan kita. 让我们承认耶稣在我们的生命里。 Saudara, mengakui berarti kita sadar bahwa kita tidak mampu berjalan menurut keinginan diri kita sendiri. 我们承认我们没有这个能力跟着我们自己的需要去走。 Kita memerlukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. 我们需要主耶稣成为我们生命当中的救主。 Juru Selamat artinya hanya Dialah yang mampu menyelamatkan, mendamaikan kita dengan Allah. 救主的意思说，让我们可以有平安，能够使我们与上帝和好。 Menjadi Tuhan artinya Tuhan Dia berkuasa di dalam kehidupan kita. 让神可以在我们生命当中掌权， Mengatur hidup kita. 来安排我们的生命。 Yang B. B， Apa itu B? 什么是 B？ Bersyukur. bersyukur 感恩。 Saudara, mari kita bersyukur untuk anugerah Allah yang Tuhan sudah nyatakan. 所以我们必须感恩神的作为。 Saudara, kita tidak lebih hebat dari orang lain. 我们不比别人更强， Kita tidak lebih baik dari orang lain. 我们没有比别人更良善， Kita sama bejatnya dengan orang lain. 我们也和别人都一样的坏， Kita sama-sama orang-orang yang suka melakukan dosa. 我们和别人一样也常常犯罪， Kita adalah orang yang sama-sama mencintai dosa di dalam kehidupan kita. 我们也常常在我们生命当中喜欢罪。
Tapi syukur kepada Allah, Allah berbelas kasihan, menyelamatkan dan mengampuni kita. 但是感谢神，神爱我们，他就 Kalau 拯救你我。 kalau hari ini kita bisa ada beribadah, 今天我们可以敬拜， bukan karena kekuatan kita, 不是我们的能力， tetapi karena anugerah Allah. 但是神的恩典， Bukan karena kita lebih baik, 不是我们更良善， bukan karena kita lebih kaya, 不是我们更有富有， bukan karena kita lebih saleh, 不是我们更敬虔， bukan karena kita menempati posisi-posisi tertentu di dalam gereja, 我们不是在教会里面都有职分， tapi semua karena anugerah Allah. 但是一切都是神的恩典， Mari kita bersyukur untuk hal itu. 所以我们要为此而感恩。 Dan yang terakhir, 最后， mari kita 然后我们看 J ceritakan. ceritakan 传扬， Saudara, mari kita ceritakan anugerah Allah yang besar itu kepada orang lain. 让我们传扬上帝如此大的恩典给别人。 Saudara, ada orang-orang yang akan diselamatkan, ada orang-orang yang akan binasa. 有的人被救赎，有的人将要灭亡。 Tapi bagaimana mereka bisa mendengar akan berita keselamatan kalau kita orang-orang yang sudah diselamatkan tidak mau bercerita kepada mereka? 他们如何能够得救呢？如果我们这些已经被得救的人不要传扬， Bagaimana mereka bisa mendengar dan menerima kasih karunia Allah kalau kita menahan diri kita untuk menceritakan berita tentang anugerah Allah itu kepada sebanyak orang? 如果我们阻止我们自己，我们要如何将神的恩典对他别人传扬？ Kalau kita tahu ujung daripada perjalanan saudara kita, orang-orang yang kita kenal adalah kebinasaan, kenapa kita tidak segera untuk memberitahukan kepada mereka? 我们知道每个人如果走向灭亡的道路，有一条道路可以通往永生，为什么我们不去传扬？ Saya beritahukan kepada mereka bahwa ada jalan yang menuju kepada kekekalan. 所以我们告诉他们有一条道路可以到通往永生， Dan itu hanya ada di dalam Yesus. 就是在主耶稣里。 Tentu saudara, kita perlu menceritakannya di dalam terang kebenaran firman Tuhan. 当然我们要传扬在神的光里， Dan menghidupi kebenaran itu dalam hidup kita. 在生活里面我们发扬光大。 Sehingga cerita yang kita sampaikan bukan cerita yang mengada-ngada. 所以我们传扬的并不是我们捏造的， Tapi sungguh-sungguh cerita yang mereka bisa lihat dari kehidupan kita. 让我们所传扬的可以从我们身上看出这个生命， Bagaimana juru selamat itu hidup dan bekerja di dalam kehidupan kita. 让神如何在我们生命当中可以活出来、见证出来。 Kiranya Tuhan menolong kita. 愿神帮助我们， Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Ambil waktu sejenak untuk berdoa di hadapan Tuhan. 我们用一段的时间，我们在神的面前祷告。 Adakah kita sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita? 我们有没有承认主耶稣是主在我们的生命里？ Adakah kita bersyukur untuk karya keselamatan yang Allah telah nyatakan? 我们是不是有感觉到神的爱救赎在我们身上的作为？ Adakah kita punya kerinduan untuk menceritakan kepada banyak orang tentang karya anugerah Allah yang besar? 我们有没有要传扬主伟大的作为？ Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. 主啊，谢谢你的道， Tolong kami untuk menghidupi firman-Mu di dalam keseharian kami. 求请你帮助我们，让我们在日常生活中活出神你的话。 Kami mohon Allah Roh Kudus memampukan setiap kami. 我们求你真理的圣灵帮助我们每个人。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉我主耶稣基督的圣灵祷告， Amin. 阿门。